tertentu yang suruh buat macam ini, macam ini, macam itu. Kita ada para pegawai polis dari kalangan ATM, PDRM sendiri yang mana mereka mempunyai hati dan jiwa yang simpati. Memang mula-mula dia tolak, dia reject. Kamu ni anti vaksin contohnya kan. Jumpa je, kamu ni mesti anti vaksin ni. Kamu tak suka vaksinasi kan? Tuan, sebenarnya saya dah ambil vaksin banyak dah. Pergi haji pun saya pergi ambil vaksin. Kalau saya anti vaksin daripada awal, saya tak ambil. Jadi ada di kalangan kita pun orang yang kaki tangan kerajaan yang pergi haji dan dah ambil vaksin. Dia bukan anti vaksin. Tapi kami nak nyatakan sesuatu apa yang keliru tadi. Kita nak betul-betul pastikan keselamatan kita, keberkesanan apa yang berlaku. Jadi bila kita cerita dengan baik kepada mereka, alhamdulillah, kebanyakan daripada kaki tangan kerajaan ini mereka boleh terima dan mereka punya sedar, kita kena buat sesuatu. Contohnya saya sebut, katalah jumpa dengan ketua polis lah, ketua pengarah mana-mana polis contoh kan. Bila kita bercakap dengan tuan, kami dah sampaikan semua kebenaran ni dan kami yakin bila kebenaran ni bertembung dengan fakta batil akan hancur. Kami yakin yang itu sebab Allah sebut dalam Quran. Jadi tuan dah jumpa dah fakta ni, maka tuan-tuan terpulang kepada tuan nak ikut tak ikut. Tapi kalau sekiranya tuan-tuan tak nak ikut fakta ni, nombor satu, anak cucu kita akan hancur. Anak cucu kita akan hancur. Maknanya anak kita balik rumah tengok anak, tengok cucu, inilah akan hancur masa depan dengan apa yang berlaku. Sekiranya benar, maka tuan-tuan kena siasat, kena buat tindakan sebagaimana yang sepatutnya. Lakukanlah tugas sebagai tentera, sebagai polis yang sepatutnya kita nak, itu menyelamatkan, menjaga keamanan dan keselamatan negara. Tuan-tuan dan setakat ni alhamdulillah, bila kita jumpa dengan mereka setakat ni, termasuklah KP MKN, termasuklah KP MKN, termasuklah beberapa orang lagi yang saya sebut KP MKN lah, beberapa orang lagi. Alhamdulillah, bila kita jumpa bincang-bincang, mereka ada hati yang baik dan alhamdulillah mereka bersama-sama. Cumanya mereka masih lagi dalam proses yang menyiasat ke proses untuk nak cuba mengikutilah jalan-jalan tadi. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita tak bergantung dengan makhluk. Kalau tak ikut kita pun Allah ada. Tetapi setakat ni saya dapati jiwa-jiwa orang Melayu kita terutamanya di Malaysia ni, walaupun ada arahan-arahan tertentu, dia ada hati budi dia, dia ada toleransi dia, insya-Allah. Jadi kita doakanlah mudah-mudahan kebenaran yang kita cuba kembangkan ni akan diterima oleh semua, termasuklah empat menteri kita. Termasuklah duli yang di Pertuan Agong, termasuklah raja-raja, supaya mereka dapat bersama kita, insya-Allah. Allah alam. Okey, baik Ustaz. Terima kasih atas ucapan. Jadi kita kat sini ada lagi bagi dalam 6 minit. Jadi mungkin ada persoalan terakhir saya serahkan kepada Tuan Salahuddin Al-Ayubi sebab mungkin dia dah lama tadi nak bagi yang lain-lain yang nak tanya soalan tu, minta maaf banyak kalau kami terlepas pandang sebab kita punya program dengan Ustaz pun dalam 12.30 ya Ustaz, 12.30 kan? Boleh insya-Allah. So kalau kita pun tak tahu kan, kalau Ustaz boleh bagi luangkan masa lagi, mungkin insyaAllah kita boleh extend lagi. Cuma sekarang saya akan pergi kepada Salahuddin untuk menanyakan soalan. Salahuddin Al-Ayubi YB ke? Tuan Salahuddin boleh tanyakan soalan. Kalau tak, saya boleh bagi kepada orang lain. Tuan Led Z bolehlah nak tanyakan soalan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Saya Dr. Azman ya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Jadi saya nak tanya satu soalan, saya ada kerja baru. Ini berkenaan anak-anak kita yang bakal jadi calon pepesat. Ya. Tak dengar Tuan Led boleh cakap buat sikit Tuan Led. Online ke? Tapi kita Assalamualaikum. ya. Kalau Tuan dapat nak teruskan, boleh saya teruskan sikit? Boleh saya bercakap dengan Ustaz, Yes. Doktor? Ya. Doktor, kemudian tak boleh tak boleh duduk
ambil peperiksaan, macam mana tu? Terputus soalannya, tapi saya boleh agak lah. Maknanya adakah anak-anak kita tu sekiranya diwajibkan ambil vaksin Betul ke? Ya, begitulah. Ya, baik. Saya jawab tuan-tuan, sebenarnya tidak ada perkeliling daripada Jabatan Kementerian Pendidikan Negara kita Malaysia yang mewajibkan anak-anak untuk ambil vaksin, untuk ambil peperiksaan. Maka sebab vaksin ini adalah vaksin eksperimental dan vaksin ini masih lagi tahap fasa 2, dia tak boleh wajibkan. Dasar negara masih lagi tidak boleh wajibkan. Cuma pemimpin-pemimpinnya kata, macam KJ kata, saya nak pastikan 100% orang dewasa semua ambil vaksin. Dia tak tahu ke ada orang dewasa yang sakit jantung, sakit eczema sebagainya. Seolah-olahnya begitulah. Jadi pemimpin kita ni macam tak fikir. Saya cakap gitu pada dia sebab dia cakap secara macam itulah kan. Jadi nak sebut kat sini tuan-tuan, anak-anak yang dipaksa untuk mengambil vaksin, kalau tidak boleh ambil exam, maka kita boleh buat laporan polis atas jenayah salah laku ataupun penyalahgunaan kuasa oleh guru-guru yang menghalang dan mewajibkan untuk pengambilan vaksin. Jadi buat laporan kepada pihak polis tentang penyalahgunaan kuasa itu dan penipuan yang dikata mewajibkan, maka mereka boleh didakwa dengan kes 420 jenayah dan sebagainya. Jadi sebab tu benda ni kita kena faham, kerajaan tidak wajibkan, sampai sekarang tak wajibkan, tak boleh wajibkan sebab anak-anak dia ada dia punya apa ni kita panggil kriteria dia sendiri. So itulah insya-Allah saya ringkas. Dia tidak boleh wajibkan. Kalau ada buat laporan polis. Doktor, saya ada hantar email ke GPMC PPIM berkenaan pro bono tu. Berkenaan apa? Legal pro bono, legal act. Pro bono, legal act, okey. Untuk saya dengan anak-anak, tapi masa saya hantar tu dia sudah sebenarnya tutup. Dia kata ditutup sementara kata. Jadi macam mana tu ya, sir, tuan? Untuk apa tu? Anak-anak wajib vaksin ke apa? Saya anak-anak yang berumur 23 hingga 9 tahun. Ya, macam 23 tu masuk ni ke? Ya, macam saya sebut tadi. Sekiranya anak-anak itu dipaksa, setakat inilah yang saya faham daripada pegawai pendidikan negeri, mereka tidak boleh mewajibkan. Sekiranya mereka mewajibkan, saya menyuruh tuan-tuan perempuan buat laporan polis, nyatakan penyalahgunaan kuasa kerana mereka mewajibkan sesuatu yang tidak boleh diwajibkan. Kalau mereka tahan masuk daripada belajar ke kelas, maknanya mereka telah melakukan kesalahan menghalang pendidikan untuk datang. Dapatlah. Berlaku di UM contohnya, Universiti Melaya, seorang pelajar yang pelajar perubatan di tahun akhir ataupun di tahun untuk mengambil exam, dia dihalang kerana tidak mengambil vaksin. Dia dihalang daripada ambil exam. Maka pada ketika itu dia walaupun dia pergi, dia kata dia negatif, dia bukan positif COVID, negatif kan. Jadi kalau katakan ada exam, dia boleh diasingkan tempat lain, tempat lain, kelas lain contohnya lah, kalau katakanlah nak asingkan kan. Tapi mereka terus menghalang dia atas kata tidak ambil vaksin. Ini dibuat oleh Universiti Melaya. Jadi apa yang dibuat sekarang ni, kita sedang melancarkan dia telah buat laporan polis dan kita telah pun mengambil lawyer dan kita akan mendakwa Universiti Melaya dan kita akan mendakwa mereka yang telah memberikan perkara demikianlah. Jadi sekarang ni baru satu kes. Kalau kita ada 1000 kes macam tu, maka sudah tentulah pihak mahkamah akan mengambil berat. Kalau setakat seorang aja, tak apalah. Sebab tu saya menyuruh siapa-siapa yang merasakan mereka dianiaya, tak sepatutnya, maka kita buat laporan polis dan serahkan laporan polis kepada kita. Kita cuba assign lawyer insya-Allah. Dan selepas itu kita akan buat pendakwaan secara beramai-ramai. Wallahu a'lam. Okey, baik. Ustaz,
nak tanya, sekarang dah 12.30. Ustaz masih okey lagi ke nak teruskan atau kita boleh start closing? Kalau boleh teruskan dengan soalan-soalan lain. Saya sebenarnya ada besok pagi-pagi saya ada program yang saya kena attend pukul subuh. Ada kuliah subuh dan ada majlis lah. Jadi saya mohon, sebab saya ni nak kena balik ni, nak kena jalan lebih kurang 1 jam lagi daripada tempat saya merakam ni. Jadi kalau saya mohon kalau tuan-tuan ada apa-apa soalan sebagainya, boleh menghubungi saya lah sama ada menghubungi saya melalui email ke ataupun melalui grup-grup yang ada lah. Saya selalu buat kuliah di FB Ustaz Nur Azman private tu. Siapa yang mungkin tak jumpa lagi minat, dan boleh message ke saya lah, direct ke situ melalui FB tu lah, insyaAllah. Saya bukan tak mau, tapi saya ada lebih kurang sejam lagi perjalanan nak mengalir ke satu tempat. Jadi besok pagi saya ada kuliah subuh dan ada atur cara. Jadi sebab tu saya mohon lah, insyaAllah. Okey, baik Ustaz. Terima kasih banyak atas perkongsian Ustaz di dalam ni. Semoga bermanfaatlah kepada semua pendengar-pendengar kita ke dalam ni. Amin. Dan untuk mengakhiri majlis ni, untuk program ni, kita akan serahkan kepada Tuan Guru lah untuk bacaan doa. Jadi kita nak serahkan kepada Tuan Guru lah. InsyaAllah. Terima kasih sahabat. Assalamualaikum. Terima kasih juga kepada Ustaz dan juga Dr. Nur Azman kerana sudi meluangkan masa pada malam ini. Di sini saya berdoa sikit lah. Saya ambil pada ayat di Al-Quran. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Kana lakum ayatun fi bi'ataini taqata bi'atun taqutilu fi sabilillah wa ukhra kafiru ratun yarawnahum mislahim ra'yal ain wallahu yu'idu binasrih man yasha inna fi zalika la'ibaratan liulil absar. Maksudnya ni ayat saya ambil daripada Ali Imran ayat 13. Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada 2 golongan yang telah bertempur. Segolongan berperang di jalan Allah dan segolongan yang lain kafir yang dengan mata kepala melihat seakan-akan orang-orang muslimin 2 kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. Surah seterusnya daripada surah 6 ayat 161. Qul innani hadani biya ila siratim mustaqim zinan qiyamah millata Ibrahim zifan wa ma kana minal musyrikin. Maksudnya, katakanlah sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, iaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awlul muslimin. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Okey, sekian, terima kasih. So, saya serahkan pada sahabat untuk meneruskan majlis. Terima kasih banyak-banyaklah kepada Ustaz. Kalau Ustaz dah nak keluar daripada video voice chat ni pun dah boleh. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak-banyaklah kepada Ustaz. Atau Ustaz ada kata-kata akhir lagi? Saya minta tuan-tuan, puan-puan sekalian, kalau boleh
kita jadikanlah segala cobaan, ujian ini untuk dekatkan kita dengan Allah. Apa pun kesusahan, kepayahan, kesenangan yang ada pada hari ini, kita jadikan jalan untuk dekat dengan Allah. Kalau susah, kita sabar. Kalau senang, kita syukur. Kalau kita boleh beramal, kita rendah diri ke Allah. Kalau kita terjebur dalam maksiat, kita bertaubat kepada Allah. Jadi apa pun keadaan yang diberikan oleh Allah bagi kita, kita jadikan sebagai jalan nak dekat dia. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, saya mintalah kalau boleh, carilah ilmu, terutamanya ilmu yang untuk akhir zaman ni, supaya kita tidak tertipu dengan tipu daya iblis dan syaitan, insya-Allah. Itulah, insya-Allah saya minta maaf seandainya apa yang saya sampaikan tadi tak sampai maksud. Mungkin banyak lagi soalan-soalan. Jadi insya-Allah kalau ada kesempatan masa lain mungkin kita boleh bertemu, insya-Allah. Insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.